Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk topik yang ke-8 dan ke-9, iaitu berkaitan hadis sahih dan juga hadis hasan. Dalam topik ini ada dua topik. Yang pertama topik 8 hadis sahih. Kita akan melihat pengertian, ciri-ciri, pembahagian, contoh serta kedudukan hadis sahih. Begitu juga topik yang 9, hadis hasan, kita akan melihat aspek yang sama. Yang pertamanya pengertian, ciri-ciri, pembahagian, contoh dan juga kedudukan hadis hasan dari aspek pengamalan, insya-Allah. Baik, sebelum itu kita kena faham dan benda ini kita dah sebut dalam topik yang sebelum ini, bahawa pembahagian hadis ini juga boleh dibahagikan mengikut mardud atau makbul ataupun mardud. Iaitu hadis boleh dibahagikan mengikut hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang diterima ada dua, iaitu hadis sahih dan juga hadis hasan. Manakala hadis yang ditolak adalah hadis dhaif dan juga hadis maudhu'. Namun di sana hadis dhaif ada perbincangan yang panjang, boleh diterima dari aspek qada'il amal ataupun at-tarhib wa targhib. Adapun hadis maudhu', dia bukan hadis, maka dia ditolak sepenuhnya. Justru kita pada pagi ini akan menumpukan perhatian kepada hadis makbul yang dibahagikan kepada hadis sahih dan juga hadis hasan. Dan setiap hadis itu ada pembahagiannya juga, iaitu hadis sahih li zatih, hasan li zatih, dan juga sahih li ghairi dan juga hasan li ghairi. Kita akan lihat pada hari ini insya-Allah. Yang pertamanya, apa maksud hadis sahih? Secara umumnya sahih adalah sihat, iaitu lawan kepada saqim ataupun sakit. Tapi bila kita sebut dalam istilah hadis sahih, dia merujuk kepada hadis yang baik, hadis yang elok, hadis yang diterima. Justru pengertian hadis sahih dalam istilah dia ada beberapa item yang kamu kena ingat. Maksudnya hadis sahih ini adalah hadis yang bersambung sanadnya, muttasil bersambung sanadnya, dengan nukilan ataupun dengan riwayat perawi yang perawi itu sifatnya adalah adil dan dhabit. Dan ini berlaku daripada perawi itu hinggalah ke hujung sanad tanpa ada sebarang syaz, kejanggalan ataupun tidak ada sebarang illah, kecacatan. Sama ada syad dan illah itu berlaku pada sanad ataupun pada matan. Justru Ustaz nak kamu ingat ada 5 item ini. Yang 5 item ini juga adalah takrifan kepada hadis sahih, takrifan kepada hadis dhaif dengan ada sedikit pengurangan pada dhabit. Dan ini juga adalah ciri-ciri hadis sahih dan ini juga ciri-ciri hadis dhaif. Ustaz dulu masa belajar dulu, Ustaz nak ingat mudah saja. Ustaz ingat perkataan sadis ataupun SAD, S-A-D-S-I ataupun sadis. S pertama maksudnya sambung, bersambung sanad. A, adil. D, dhabit. SAD. Kemudian ada dua lagi, SI ataupun IS. Kalau sadis, IS lah, iaitu syadz dan juga illah. Itu cara untuk kamu nak ingat mudah. Sebab bila kamu ingat ini, kamu akan ingat dan faham tentang konsep hadis sahih dan juga hadis hasan. Okey. Yang keduanya, apa ciri-ciri hadis sahih? Ciri-ciri ini sebenarnya kita ambil daripada definisi tadi. Yang pertama ciri-cirinya adalah hadis ini bersambung sanad. Iaitu setiap perawi dia ambil hadis ini dan dia sampaikan kepada orang lain secara bersambung-sambung. Hadis muttasil kita panggil. Iaitu dia ambil riwayat ini daripada orang sebelumnya dan orang sebelumnya ambil daripada orang sebelumnya. Maksudnya mereka ini bersambung sanad dan mereka ini hidup pada zaman yang sama. Jangan pula berlaku contohnya dia ni hidup kurun pertama hijrah. Dia ni hidup kurun ketiga hijrah. Maksudnya beza lebih kurang 200 tahun
mustahil umur mereka sampai 200 tahun. Jadi di sana menunjukkan bahawa di tengah-tengah itu mungkin sudah pun terputus. Terputus apa? Maksudnya terputus seorang sanad yang yang kita anggap sebagai dia itu jatuh. Kalau jatuh pada sahabat dipanggil hadis mursal. Jatuh pada tengah dipanggil hadis maqtu', hadis munqati', ataupun hadis ada istilah-istilah lain, mu'dhal sebagai contohnya yang menunjukkan hadis itu terputus. Jadi hadis terputus sanad ni dipanggil hadis dhaif. Okey, itu satu. Yang keduanya, perawi itu adil. Adil ni maksudnya dia ada pengertiannya, iaitu perawi itu mestilah mempunyai sifat seorang Muslim, dia baligh, tidak fasik dan tidak cacat maruah. Kanak-kanak juga boleh meriwayatkan hadis, tapi dia mesti periwayatannya itu mesti dicatatkan ataupun disebutkan ketika dia baligh. Jadi perawi ini dia mesti mempunyai ciri-ciri ini. Lalu dia dianggap sebagai adil. Kalau dia ni suka tipu, dia seumpamanya, ini tidak dipanggil perawi adil. Yang ketiganya, ini yang syarat ketiga ni penting. Tengok tanda merah yang Ustaz letakkan dia, iaitu dhabit. Dhabit ni maksudnya ketepatan ataupun ingatan yang baik. Iaitu setiap perawi ini kalau hadis sahih mestilah sempurna ketepatannya. Sempurna dhabitnya, sama ada ingatan dia pada hafazan ataupun catatan dia dalam kitab dia. Jadi dua benda tadi kawan kamu pun dah bentang. Dua benda cara nak ingat. Satu ingat di dada, yang kedua ingat di tulisan, catatan. Jadi kedua-duanya mesti sempurna. Dhabit tam dipanggil. Kalau tidak sempurna dipanggil dhabit ghairi tam, maka automatik hadis ini akan menjadi hadis hasan. Itu bezanya. Jadi ciri-ciri hadis hasan sahih ni sama saja, kecuali pada ciri yang ketiga, iaitu dhabit, sama ada dhabit tam ataupun dhabit ghairi tam, sempurna ataupun tidak sempurna. Yang keempatnya, ciri tidak mempunyai illah. Sepatutnya kita syaz dululah. Yang kita letak illah dulu. Tidak mempunyai illah. Illah ni maksudnya apa dia? Illah ni adalah kecacatan yang tersembunyi. Yang pada zahirnya hadis tu nampak elok. Ustaz ingat kita dah bagi contoh dia sebelum ni. Nampak hadis tu cantik, elok. Tapi sebenarnya dia ada illah. Dia ada cacat. Dari aspek kesahihannya. Ini ada contohnya. Nanti mungkin kita boleh lihat semula. Yang keduanya tidak syaz. Syaz ni maksudnya dia ni diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Tapi rupanya riwayat dia ini bertentangan dengan riwayat orang lain. Dan orang lain itu lebih siqah daripadanya. Ataupun perawi-perawi lain lebih ramai, lebih siqah daripadanya, menyebabkan hadisnya ni dianggap sebagai hadis yang janggal. Syaz, hadis yang pelik, hadis yang gharib. Maka ini kelima-lima syarat bagi hadis sahih. Jadi kalau tidak ada salah satu syarat ini, maka dia tidak dinamakan sahih. Kalau satu saja tak ada, maka dia dianggap sebagai hadis dhaif. Tapi kalau syarat yang ketiga tadi ada tapi berkurang, maka dia akan menjadi hadis hasan. Itu bezanya. Okey. Hadis sahih terbahagi kepada dua. Satu sahih li zati, satu sahih li ghairi. Kita dah tengok tadi kan. Sahih li zati ni adalah hadis yang mempunyai ciri-ciri hadis sahih. Maksudnya sahih li zati ni definisinya ada sama dengan definisi hadis sahih. Iaitu bersama sanad, perawi adil, dhabit, tidak ada cal, tidak ada illah. Ini hadis sahih li zati. Hadis sahih li ghairi pula asalnya adalah hadis hasan, iaitu hasan li zati. Tapi oleh kerana hadis tersebut diriwayatkan melalui jalan ataupun melalui jalur ataupun melalui turuk yang banyak, maksudnya ada jalan yang lain,
sama ada jalan yang lain itu adalah riwayat yang lebih kurang sama dengan dia saja dari segi kekuatannya ataupun lebih kuat daripadanya. Maksudnya ada hadis lain sama ada sama maksud ataupun sama lafaz dan hadis itu perawi-perawinya semuanya siqah. Maka hadis yang kita ni yang asalnya hadis hasan li zatih ni mungkin kerana perawi kita tak kuat hafazan sebagai contohnya, maka dia secara automatik naik tarafnya daripada hadis hasan kepada hadis sahih. Tapi dipanggil sahih li zatih. Sebab apa? Dinamakan sahih li zatih sebab kesahihan hadis itu bukan disebabkan sanad hadis itu sendiri, tapi sahih apabila ada mutaba'ah ataupun ada syawahid, ada dia punya pembantu-pembantu, iaitu terdiri daripada sanad-sanad yang lain. Maka bila digabungkan, maka hadis kita ni walaupun lemah akhirnya menjadi sahih, dipanggil sahih li ghairi. Sahih dengan sebab orang lain, dengan sebab jalur lain. Kemudian kita tengok contoh sikit. Contohnya hadis sahih li zatih ni banyak sangatlah. Banyak sangat. Contohnya innamal a'malu binniyat. Contoh yang Ustaz bagi yang contoh ni tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur ketika mana solat Maghrib. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Sebabnya apa dia? Bila kita teliti, kelima-lima syaratnya ada. Pertamanya sanadnya muttasil. Maksudnya tidak ada tadlis, tidak ada penyelewengan langsung. Perawi-perawinya pula adil, dhabit. Contoh ada di sini ada 5 orang perawi. Abdullah bin Yusuf, dia dengar daripada Malik bin Anas. Abdullah Yusuf pun siqah. Malik bin Anas ni kita tahulah Imam Malik kan. Imam Malik riwayat daripada Ibn Syihab Az-Zuhri. Syihab Az-Zuhri pun seorang yang siqah juga. Dia riwayat daripada Muhammad Jubair juga siqah, dan dia riwayat daripada Jubair bin Mut'im seorang sahabat. Sahabat kulluhum udul. Semuanya adalah adil. Jadi riwayat ni semuanya terbukti bahawa hasil kritikan ulama jarah ta'dil dan ilmu jarah ta'dil, mereka adalah sahih, mereka adalah siqah, maka hadis mereka diterima. Justru syarat seterusnya tidak ada syaz dan tidak ada illah. Maka hadis ini dianggap sebagai hadis sahih. Maksudnya begitu. Okey. Yang keduanya hadis sahih li ghairi. Kita tahu hadis sahih li ghairi ni adalah asalnya hadis hasan. Sebab apa? Sebab ada perawinya perawi yang bukan sahih, iaitu perawinya mungkin suduk saja. Saduk ataupun suduk adalah perawi yang dia ni baik tapi mungkin riwayatnya kurang bagus, ingatannya kurang bagus, maka dia dianggap tidak siqah, tapi dia adalah orang yang suduk, orang yang soleh, orang yang baik saja. Maka hadisnya itu dianggap sebagai hadis hasan. Contohnya hadis yang terkenal, laula asyaqa ala ummati la amartahum bisiwa inda kulli solah. Kalaulah tidak menjadi kesulitan kepada umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka untuk menggosok gigi, siwak, setiap kali mereka solat. Hadis ini hadis yang sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal, tapi dalam riwayat ini ada seorang perawi bernama Muhammad bin Amr bin Al-Qamah. Dia ini bukan siqah. Sebab apa? Sebab dia ini suduk saja, malahan ada perawi yang mendoaifkannya. Sebab apa? Ingatannya tak baik. Tapi sebagian ulama kata dia ni siqah. Dan sebahagian lagi katanya dhaif. Dan dari segi ilmu jarah ta'dil, dia dipanggil hadis perawi yang soduk. Bila perawi soduk, maka hadisnya adalah hadis hasan. Namun di sana ada jalur yang lain. Ada riwayat-riwayat lain. Maka hadis ini daripada hadis hasan, dia naik taraf menjadi hadis sahih li ghairi. Sebab apa? Sebab dia ditampung kekurangannya dengan sebab jalur ataupun dengan sebab turuk yang lain. Lalu dia dianggap sebagai hadis sahih juga. Tapi sahih li ghairi. Okey, apa kedudukan hadis sahih? Ijma' ulama kata hadis sahih wajib diamal. Sebab apa? Dia adalah hujah. Taraktu fikum amrai, Nabi SAW tinggalkan kepada kita dua benda, kitabullah wa sunnati.
kitab Allah dan sunnahnya. Sunnahnya adalah hadis ini ya. Jadi hadis sahih. Karangan pertama tentang hadis sahih adalah Sahih Al-Bukhari. Walaupun sebelum ni kita dah tengok ada Muwatta' Malik, tapi semua tu dia tidak sepenuhnya sahih. Yang sepenuhnya sahih adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Dan kedua-keduanya adalah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Jadi rankingnya begitu. Jadi kedudukannya wajib diamalkan sebab dia adalah hujah dalam Islam. Okey, tamat yang pertama. Kita pergi yang kedua tentang hadis hasan. Kita dah dapat gambaran tadi kan? Gambaran tentang apa maksud hadis hasan. Hasan ni apa dia? Hasan ni maksudnya baik, indah, cantik. Hasan, husni, hasanah. Semua maksud sama, hasan. Dari segi istilah, hasan ni sama pengertian dengan hadis sahih. Tapi dari segi dobit, dia agak rendah. Dia agak kurang. Sebab apa? Mungkin hafazannya kurang baik. Mungkin tulisannya kurang kemas. Dan seumpamanya, mungkin catatannya ada yang hilang. Ini semuanya adalah dipanggil orang yang sadu. Mungkin dia ni seorang yang nyanyuk. Malahan ada perawi yang asalnya sahih ketika mudanya, tapi bila zaman tuanya dia menjadi minta maaf. Ada setengah perawi yang pada mudanya dia adalah siqah. Maksudnya hadis ini diterima, hadis sahih. Tapi bila dia ni umur meningkat, dia menjadi nyanyuk. Maka umur meningkat tu, belakang tu akhirnya dipanggil dia ni adalah seorang yang pelupa. Seorang yang tak ingat. Maka dia diturun taraf mudanya sebagai seorang siqah, dia menjadi seorang yang suduk pada lanjut usianya. Justru riwayat daripada lanjut usia itu mungkin akan menjadi hadis hasan. Sebaliknya, riwayat daripada masa muda adalah hadis sahih. Kita tengok. Okey, habis. Apa ciri hadis hasan? Sama saja dengan hadis sahih, kecuali syarat dobit. Iaitu dobitnya tidak sempurna. Maksudnya, ingatannya kurang baik, catatannya kurang elok. Ini dipanggil hadis hasan. Okey, hadis hasan seperti hadis sahih juga terbagi kepada dua, li zatih dan juga li ghairi. Li zatih ni maksudnya mengikut definisi hadis hasan, iaitu yang mempunyai semua ciri-ciri hadis hasan. 5 ciri itu kecuali dobitnya adalah dobit yang kurang sempurna, dobit yang rendah. Kekuatan ingatan yang tak baik. Itu hadis hasan li zati. Tapi hadis hasan li ghairi, dia sebenarnya bukan hadis hasan asalnya. Dia adalah hadis dhaif. Sebab hadis dhaif, sebab apa? Sebab perawinya dhaif. Perawinya banyak berlaku mudharib, maksudnya bertukar-tukar riwayat. Itu dipanggil hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ini dia mempunyai banyak jalur. Maksudnya dia mempunyai banyak jalan lain yang menguatkannya. Tapi kena ada syarat. Dhaifnya itu bukan kerana fasik. Dan dhaifnya bukan dia itu adalah al-kazzab. Dia itu berdusta. Seorang perawi yang dikenali sebagai berdusta. Kalau dhaifnya sebab dia ini fasik, dia ini dusta, maka walaupun ada riwayat lain-lain, riwayatnya tidak akan naik menjadi hadis hasan li ghairi. Justru hadis dhaif boleh naik taraf menjadi hasan li ghairi dengan dua perkara. Yang pertama, diriwayatkan daripada satu jalur yang lain ataupun lebih. Maksudnya ada jalur lain, ada turuk lain, ada jalan lain. Dengan syarat jalur itu adalah sama kekuatan dengan dia ataupun lebih kuat lagi. Contohnya riwayat dia ni di perawinya dianggap ditohmah sebagai orang yang matruk sebagai contohnya. Tapi hadis lain ni hanyalah dhaif sahaja. Sebab dia ni adalah ingatan yang kurang baik sahaja. Maka hadis dia ni boleh layak naik kepada hadis hasan li ghairi. Satu. Yang kedua, bukan disebabkan kerana dia ini fasik, dia ini berdusta. Tapi mungkin disebabkan dhaifnya sebab hafazannya tak baik ataupun terputus sanad. Sanad dia dengan guru dia ni, gurunya tak ada. Dia ni riwayat daripada guru kepada guru dia. Itu maksudnya terputus sanad. Jadi bila berlaku begini, ada hadis lain yang menguatkannya. Terutamanya ada riwayat lain
yang tiba-tiba menyebutkan tentang riwayat daripada guru dia kepada guru dia. Contohnya A dengan B ni dia adalah anak murid kepada C. Tapi A ni dia tidak riwayat daripada C, dia riwayat terus daripada D, iaitu guru kepada C. Tapi bila tengok jalur yang lain, iaitu jalur B, kita dapat cantik. B riwayat daripada C, C daripada D. Jadi kita dapat tahu di situ bahawa riwayat A tadi sebenarnya terputus sanad, iaitu pada sanad C. Maksudnya begitu. Okey. Kita tengok sikit contoh hadis hasan. Hadis hasan li zatih ni contohnya riwayat daripada At-Tirmizi. Ada 5 orang perawi, Qutaibah, Ja'far bin Sulaiman, Abi Imran Al-Jawni, Abu Bakar bin Abu Musa Asy'ari dan ayah kepada Abu Bakar iaitu Abu Musa Asy'ari, seorang sahabat. Ada 5. Semua 5 perawi ini semuanya siqah. Kecuali Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman Dubai ni, dia ni sebagai seorang yang hasanul hadis ataupun saduk, iaitu seorang yang riwayatnya kurang baik. Maka hadis ini menjadi hadis hasan li zatih. Contoh satu. Kemudian contoh hadis hasan li ghairi pula, iaitu hadis dhaif. Dhaif ni riwayat ini seorang perawi namanya Asim bin Ubaidillah. Asim ni dia seorang yang dhaif. Sebab apa? Sebab hafazannya buruk. Malahan Imam Tirmizi kata, tapi Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan. Sebab apa? Sebab hadis ini terdapat jalur yang lain. Imam Tirmizi kata hadis ini diriwayatkan oleh ramai, antaranya oleh Umar, Abu Hurairah, Aisyah, Abu Hadrat, semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai jalur yang ramai. Justru hadis ini asalnya hadis dhaif sebab perawinya adalah hafazan yang buruk. Maksudnya mungkin perawinya gugur sanad dan seumpamanya. Apa pun saja yang mempunyai ciri-ciri hadis dhaif, kecuali dia bukan fasik, kecuali bukan dia ni pembohong, maka hadis ini dianggap hadis dhaif, dan oleh kerana ada riwayat yang lain yang menguatkannya, hadis ini menjadi naik tahapnya daripada hadis dhaif kepada hadis hasan li ghairi. Okey. Dan yang terakhirnya kedudukan hadis hasan. Hadis hasan ni dari segi kedudukannya sama saja dengan hadis sahih. Iaitu boleh diamalkan, boleh dijadikan hujah walaupun kekuatannya kurang berbanding dengan hadis sahih. Namun perlu diingatkan bila kita membicarakan hadis hasan, Ustaz dah sebut sebelum ni ada perbezaan periwayat pengumpul-pengumpul hadis kurun ketiga hijrah, contohnya Bukhari dan Imam Muslim, mereka mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja. Tapi bila sampai zaman kurun yang berikutnya, kurun keempat hijrah sebagai contohnya, muncul ulama-ulama hadis yang mengumpulkan karya-karya mereka dan menamakan karya mereka sebagai hadis sahih. Contohnya Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibn Hibban dalam sahihnya, Ibn Khuzaimah dalam sahihnya. Yang mereka ini telah memasukkan memasukkan hadis-hadis hasan sebagai hadis sahih. Dan malahan dalam Mustadrak sebagai contohnya ada hadis-hadis yang dhaif lalu dikatakan bahawa hadis yang sahih. Ini sebenarnya dapat didetek oleh ulama-ulama apabila dibuat kajian. Justru walaupun namanya hadis sahih, tapi kita kena buat kajian sama ada betulkah sahih ataupun tidak. Contohnya kita ada bincangkan hari itu tentang hadis Ramadan awalur rahmah, awalnya rahmat, awsatuhu maghfirah, wa akhiru itqun minan nar. Hadis yang 3 pasal tu. Hadis ini terdapat dalam sahih Ibn Khuzaimah. Tapi bila kita buat kajian, rupanya hadis ini adalah hadis dhaif walaupun dimuatkan dalam sahih Ibn Khuzaimah. Sebab apa? Sebab metodologi penulisan mereka berbeza. Justru hadis hasan ni, cara kesimpulannya dia adalah lebih rendah berbanding hadis sahih. Tapi boleh diterima dan boleh dijadikan hujah. Satu lagi perlu kita ingat, hadis sahih, hadis hasan li ghairih ni kedudukannya adalah lebih rendah daripada hasan li zati. Dia tak boleh sama. Sebab hadis
hasan li zati ni dia sahih dengan diri dia sendiri. Tapi hasan li ghairi ni dia sahih kerana sanad-sanad lain-lain. Justru jika ada percanggahan di antara makna hadis hasan li zati dengan hadis hasan li ghairi, sebagai contohnya hadis hasan li zati ini perlu didahulukan. Tanpa kita melihat bahawa andai kata bercanggah, dia sudah pun menjadi hadis yang syuzuz, hadis yang syaz. Dan hadis yang syaz ini adalah antara ciri-ciri hadis dhaif. Ini kedudukan dan juga martabat hadis hasan. Saya rasa setakat itu saja lecture berkaitan tentang topik yang ke-8 dan ke-9 hadis sahih dan juga hadis hasan. Mudah-mudahannya ada manfaat kepada kita semua. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.